Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Yang dihormati Dr. Abu Zarin bin Selamat dan rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Baik, nama saya Ahmad Fariz Zakri bin Ahmad Fairuz. Saya memegang nombor metrik di 202010931010 dan saya merupakan pelajar dari Fakulti Sains Sukan Sains Kejurutihan. Saya dari kumpulan 4. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya sendiri Ahmad Farish dan 4 lagi sahabat-sahabat saya, iaitu Faizi, Adlan, Azizul dan Balkis. Baik, hari ini kumpulan kami ingin membentangkan poster kami yang bertajuk Erti Perpaduan Kaum. Semoga perbentangan kami ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu kepada rakan-rakan semua. Baik, tanpa membuang masa, mari kita lihat poster yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Baik, sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Fariz Zakri bin Ahmad Fairuz. Saya merupakan pelajar yang memegang nombor metrik di 202010931010. Baik, terlebih dahulu saya akan membentangkan tentang pengenalan yang berkaitan dengan poster kami, di mana poster kami ini diberi tajuk Erti Perpaduan Kaum. Baik, saya akan membentangkan apa itu maksud perpaduan kaum. Baik, perpaduan kaum ini bermaksud majoriti kaum yang berada di dalam sesebuah negara tersebut, ataupun kita dapat lihat majoriti kaum yang berada di dalam negara kita sendiri, iaitu negara Malaysia, di mana ianya saling bekerjasama atau ia dapat diartikan sebagai saling berganding bahu, tak kira bangsa, kaum ataupun agama, untuk memupuk serta membentuk sebuah negara yang aman dan makmur. Baik, seterusnya, tanpa wujudnya perpaduan kaum ini, maka kemajuan sesebuah negara tersebut tidak akan tercapai. Sebagai contoh, kita dapat melihat negara jiran kita sendiri, iaitu negara Jepun, di mana mereka mempunyai tahap perpaduan yang amat tinggi, sehingga menyebabkan negara mereka semakin maju dan membangun seiring dengan negara maju yang lain seperti Amerika Syarikat dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Saya akan memberikan perbincangan kumpulan kami ini kepada sahabat-sahabat saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nama saya Muhammad Faizi bin Syeklah. Saya bernombor metrik di 2021098537. Hari ini saya ingin membentangkan tentang usaha-usaha untuk kita mengekalkan perpaduan kaum. Antara usaha-usaha yang kita dapat amalkan untuk mengekalkan perpaduan kaum ialah penerapan nilai-nilai dan warisan dalam aktiviti harian. Seperti yang kita tahu, negara kita mempunyai kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya berkongsi ataupun kita berkongsi tentang adat dan warisan yang terdapat dalam kaum kita. Bagi saya, kita dapat berkongsi dari aspek pemakanan, peradaban dan perayaan. Seperti contoh, dari segi aspek pemakaian, kita juga dapat lihat sekarang ini ada kaum lain seperti contoh kaum India yang memakai baju kurung ataupun baju Melayu ke kuliah di universiti. Hal ini demikian kerana mereka tahu tentang baju kurung dan baju Melayu itu merupakan pakaian tradisional untuk kaum Melayu. Jadi kita boleh nampak di situ mereka mengetahui tentang pemakaian kaum-kaum lain. Dan yang kedua, bagi saya kita boleh memperkenalkan adab-adab yang ada di dalam kaum Melayu seperti contoh kita dari segi perayaan, kita menjemput kawan-kawan kita yang pelbagai kaum ataupun pelbagai bangsa
ke sambutan hari perayaan kita untuk menyambut hari raya bersama kita. Sepintas lalu, mereka juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui bagaimana cara kaum Melayu untuk menyambut hari perayaan Aidilfitri, seperti contoh. Dan yang kedua, aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan semua kaum. Seperti yang kita tahu, aktiviti yang melibatkan semua kaum terlibat iaitu gotong royong lah. Gotong royong di perumahan ataupun di kawasan-kawasan yang kita tinggal. Bila aktiviti ini dilakukan, bagi saya kita juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain, dan kita juga dapat memupuk kerjasama di antara pelbagai kaum. Sepintas lalu, ini juga dapat mengeratkan hubungan di antara jiran-jiran ataupun di antara kita dengan kaum lain, supaya suasana di tempat kita tinggal itu menjadi harmoni dan positif. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutama sekali kepada pensyarah kami iaitu Dr. Auzarin bin Selamat. Nama saya ialah Muhammad Adlan bin Muhammad Safwan. Saya dari Fakulti Sains Sukan dan Kedurhatian dan nombor matrik saya ialah D 2021-1098-540. Kumpulan kami telah mendapat tajuk yang agak menarik iaitu erti sebuah perpaduan kaum, dan saya akan membentangkan tentang kesan-kesan jika berlakunya perpaduan kaum yang baik dan perpaduan kaum yang tidak baik antara rakyat Malaysia. Seperti yang kita semua tahu, segala perbuatan yang kita lakukan pasti akan adanya kesan tersendiri, tidak kiralah dari segi kebaikan ataupun dari segi keburukan. Sudah pasti, kesan yang baik datang daripada perbuatan yang baik dan akan berlaku sebaliknya jika perbuatan yang tidak baik dilakukan. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin haruslah berusaha untuk melakukan kebaikan, dan secara tidak langsung kita akan dapat membantu negara kita dari segala aspek. Hari ini saya akan membentangkan dua kesan jika kita rakyat Malaysia mengamalkan perpaduan kaum. Yang pertama ialah negara kita akan dapat mencapai kemajuan dengan lebih cepat. Berbagai usaha dan cara telah dilakukan untuk membuatkan negara kita mencapai kemajuan seperti negara-negara lain. Antara perubahan yang dilakukan ialah perubahan dari segi undang-undang dan juga dari segi pembelajaran, bukan hanya di sekolah rendah dan sekolah menengah, namun di pihak IPT juga. Namun, jika usaha ini dilakukan tanpa adanya perpaduan antara semua kaum, semuanya adalah sia-sia belaka. Hal ini kerana jika rakyat tidak bersepakat, maka tiada toleransi antara kita semua dan sudah pasti akan membawa kesan tidak baik. Contohnya akan berlaku kucak-kacir di negara kita. Kesan yang kedua ialah tiada pergaduhan yang akan berlaku. Saya katakan perkara ini kerana isu pergaduhan ini sering berlaku kerana masalah rasism. Masalah rasism ini merupakan punca utama berlakunya pergaduhan yang semua orang tidak ingini, kerana ia seperti mengejek atau mengutuk kepada kaum-kaum tertentu. Jadi, kita haruslah menjaga tata tertib dan percakapan kita semua. Contohnya ketika melakukan perbincangan maupun berbual-bual bersama rakan-rakan agar tiada hati yang akan terasa. Jika perkara tersebut tidak dapat diamalkan atau dilakukan dengan tidak sopan, maka akan timbulnya sikap perasaan amarah dari sesiapa sahaja yang berhadapan dengan situasi tidak sopan ini. Dan di situlah merupakan berlakunya pergaduhan sesama rakyat sendiri. Seterusnya, saya menyerahkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Faizi bin Chatlah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Azizi bin Zainal. Saya daripada IT 03 ISMP Sains Sukan. Nombor matrik saya adalah D2021-1098-547. Saya akan membincangkan tentang cabaran memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat yang mempunyai berbilang kaum di Malaysia ini. Antara cabaran yang ada dalam memupuk perpaduan ini adalah sistem pendidikan yang berbeza. Seperti yang kita tahu, isu ini telah wujud sejak sekian lama, daripada zaman penjajahan British lagi pada abad ke-19, yang mana pihak British telah menubuhkan sekolah-sekolah vernacular yang menggunakan bahasa ibunda mereka dan juga bahan pembelajaran mereka sendiri.
Hal ini telah membuatkan perpaduan antara kaum tidak terjadi pada zaman tersebut. Hingga ke hari ini masih ada lagi sekolah-sekolah yang mempunyai ciri-ciri khusus sesebuah kaum. Kerajaan seharusnya memainkan peranan dalam menggalakkan ibu bapa kaum lain selain Melayu untuk menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan agar perpaduan boleh dipupuk sejak daripada kecil lagi. Sekiranya peranan tersebut berhasil, perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum akan kian utuh dan keharmonian akan terwujud antara kaum. Selain itu, terdapat cabaran lain seperti landscape politik negara. Di Malaysia terdapat parti politik yang mewakili kaum tertentu. Perbezaan ideologi pemimpin parti membuatkan Malaysia sering kali mempunyai isu yang melibatkan para pemimpin parti politik. Mereka sering menuding jari antara satu sama lain dan berbalas sekiranya sesuatu terjadi di Malaysia, menyebabkan masyarakat kaum yang menyokong parti politik kaum masing-masing turut serta beremosi dan menyokong tindakan pemimpin mereka untuk berbalah. Ada juga pemimpin politik yang kurang bijak, yang mana mereka menggunakan sentimen perkauman untuk menimbulkan isu di Malaysia dan juga untuk kepentingan politik mereka, lalu membuatkan masyarakat tidak bersatu. Pemimpin politik haruslah bijak dan memenangi hati masyarakat dengan usaha mereka dan bukan dengan cara yang kotor. Seperti itu, mereka harus sedar akan keburukan sekiranya tiada lagi perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih daripada saya, Wan Azizul bin Zainal. Assalamualaikum, saya Balkis akan memberi penerangan tentang kepentingan mengamalkan perpaduan kaum. Jadi, yang pertama, dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Masyarakat yang harmoni dapat dilahirkan jika kaum-kaum di Malaysia dapat menerima antara satu sama lain tanpa wujud prasangka dan pergeseran sehingga boleh menimbulkan konflik antara kaum. Sebagai contoh, seperti peristiwa 13 Mei satu ketika dahulu yang memberi peristiwa hitam kepada negara kita dan sekarang memberi banyak pengajaran kepada kita supaya menjadikan perpaduan kaum sebagai keutamaan. Kini, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia sudah hidup bersatu padu dan saling memerlukan antara satu sama lain. Mereka saling bekerjasama, menghormati dan bertolak ansur antara mereka supaya tidak mahu pisah berbuah sebanyak 2 kali. Jadi, sifat keterbukaan pemimpin negara dalam bidang pendidikan juga telah banyak menyumbang ke arah perpaduan kaum. Jadi, hal ini menyebabkan semua kaum di Malaysia dapat hidup dalam keadaan yang harmoni kerana perasaan prejudis kepada kaum lain tidak wujud. Oleh itu, jelaslah menunjukkan bahawa masyarakat yang harmoni mampu diwujudkan jika perpaduan antara kaum dapat dikukuhkan. Seterusnya, kepentingan mengamalkan perpaduan kaum ialah dapat membangunkan ekonomi negara. Sebagai contohnya, apabila negara kita mengamalkan perpaduan kaum, ramai pelancong luar negara akan berkunjung ke Malaysia kerana mereka tertarik dengan budaya masyarakat berbelang kaum yang terdapat di negara kita. Banyak keunikan cara hidup masyarakat pelbagai kaum yang dapat ditonjolkan seperti kepelbagaian makanan, pakaian, rumah, ibadat, kesenian dan sebagainya kepada pelancong asing yang datang negara kita. Jadi, keunikan inilah yang menyebabkan pelancong dari Eropah, Timur Tengah dan Asia Timur datang ke Malaysia untuk melihat dengan lebih dekat tentang kebudayaan pelbagai kaum di negara kita. Sebagai buktinya, pada tahun lalu seramai 25 juta orang pelancong asing datang ke negara kita.
hasil daripada usaha kerajaan yang bersungguh-sungguh mempromosikan keunikan yang terdapat di Malaysia, khususnya kebudayaan pelbagai kaum yang terdapat di sini. Jadi sudah terang lagi berseluruh bahawa perpaduan kaum mampu mengukuhkan ekonomi negara.